Waktu 2016 lah, waktu 2016 tu 500,000. 500,000 setahun 2017 dah masuk Rich World 1 juta. 1 juta yang pertama. 1 juta yang Kemudian pertama. 2018 1.7 juta. 1.7, 2019 2.9 juta. 2.9 juta, makin naik. Bisnes ni bukan mudah sebab education Kalau macam parti-parti mudah sikit. Apa tu? Entertainment. Okay, 2019 2.7. 2020 5.2. 5.2. 2021 waktu PKP 9.1. 9.1. Dia highlight PKP tu. 2022 PKP dah habis. 6.1. Sikit lah drop, tapi okey lagi 6.1. 2023 tahun ni dah berapa dah sekarang sales? Alhamdulillah kita sikit lagi nak capai gladiator. Kita dah capai 10 juta dah. Sikit lagi. Sempat tadi. Sempat. Esok InsyaAllah. Esok sampai insyaAllah. Isi nampak tak? Kita sebab saya ni tengah duduk tahun 2024 dah. Saya kira betul. InsyaAllah esok Esok sampai. sikit lagi Saya kata esok dah Okey. 12 ke? Kita tengah panjangkan lagi. Sebab sekarang kita dah penghujung tahun 2023. Betul. Dah bulan 12 pun dah naik P New Year dah pun. Betul. Okey, apa perancangan PTTI untuk tahun 2024? Mungkin ada roadshow. Ada roadshow kan? Target dan sebagainya, silakan. Okay, so perancangan untuk 2024. So yang pertama, of course dari segi sales, kita dari segi forecasting sales, kita nak target untuk mencapai RM 20 juta. 20 juta. InsyaAllah daripada this year, insyaAllah. And then yang kedua adalah kita nak gandakan kita punya roadshow lah. Roadshow ada dua sebenarnya. Satu yang kita buat sendiri, road tour lah. Okay. Yang kedua kita buat projek CSR, school tour ke sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Dia dapat endorsement daripada Kementerian Pelajaran? Ya, betul. Wow. So waktu 2000 ni 2023 kita dah bergerak ke lebih 200 sekolah. Brand trust kan? Brand tu bila dipercayai, inilah jadi dia. Okey, silakan. Jadi next year kita target double. Sekurang-kurangnya 400 sekolah yang kita boleh pergi. Total sekolah banyak mana kat Malaysia? 2,400 sekolah menengah di seluruh Malaysia. Baru 400 banyak lagi ya. Kalau yang 200 yang dah pergi tu area mana so far? Kita pergi banyaknya dekat Kelantan, Lembah Kelang, lepas tu Johor. Okey. Kemudian apa lagi nak buat tahun 2024? And then yang seterusnya untuk tahun 2024 kita nak sekarang ni kita pun sebenarnya tengah on air dekat NTV7. Wah, okey. Dalam kita punya rancangan education channel tu. Betul. Kita dalam rancangan PTTI Kejutan Akhir SPM. Wow. Di saluran NTV7. Setiap Jumaat kan? Setiap Sabtu dan Ahad jam 10 pagi. Wow. Hanya di saluran NTV7. Adik-adik semua boleh tengok kan? Alhamdulillah. Tapi saya nak kena mention dekat sini Aman dengan Rad, since kita ada penonton yang ramai dekat sini. Okay, kita adalah the first tuition center yang kita masuk as a organisation, satu organisasi, the whole PTTI team tu kita masuk dan buat satu rancangan sendiri di dalam saluran NTV7 tu. So you guys mengajar kat dalam saluran tu? Betul. Dia ada dia punya program lah. Betul. Kalau program tadi nama dia Pecutan apa tadi? PTTI Pecutan Akhir SPM. Nama program tu kita letak nama brand kita. Nama brand gila tu. Kita bercerita pasal TV ni tau, bukan platform sendiri lah. Bukan platform sendiri. Ni adalah kerjasama PTTI dengan Media Prima. Untuk kita bantu lebih ramai pelajar-pelajar lah, especially yang kalau kita nampak pelajar-pelajar di luar bandar dan sebagainya. Itu yang sebenarnya target dia. Ada cabaran. Banyak tak boleh fokus sangat, ada banyak gangguan kalau kampung ni. Banyak aktiviti nak dibuat, mancing, macam-macam benda. Jadi dia orang perlukan konsep-konsep macam ni lah, kan? Okey, last soalan untuk segmen ni. Siapa Datuk Gira pada Johor? Kena buat macam tu. Tak perlu. Betul lah, dia tadi dia distract dia mic sebenarnya. Okey. Tak pula.
Tarik sikit boleh? Tak pula. Okay, basically Datuk Ira adalah coach, mentor, guru, siapa lagi? Partner, and saya boleh kata Datuk Ira ni kadang-kadang dia, bukan kadang-kadang lah, most of the time dia macam ayah lah kot, yang akan guide anak dia, bukan saja in term of business, tapi juga in term of kerohanian, dalaman kita, dan juga kekeluargaan, family. Semua aspek kita untuk balancekan kita, not only as a business owner, but as a person, as a Muslim, as a anak, semua tu dah ada sebut dan sentuh lah. So kalau saya boleh cakap, dia adalah life coach lah. Life coach. So bagi saya pula, Datuk Ira adalah seorang guru, seorang ayah bagi saya, seorang yang saya rasa dia kenal diri saya lebih daripada diri saya. So kadang-kadang saya ingat potensi diri saya mungkin 10. Tapi kalau bersama dengan Dok, dia tahu bahawa potensi diri kita sebenarnya lebih daripada tu. So dia unlock kita punya potential, dan in the end of the day kita saya sendiri realise bahawa sebenarnya saya ni boleh bagi manfaat dekat lebih ramai orang. So tanpa Datuk Ira, saya rasa mungkin saya ingat potensi diri saya macam kecil. Setakat tu je lah. Setakat tu je. Faham? Boleh connect ni. Sebab yelah, kadang-kadang kita dah tak percaya pada diri kita dah. That's it dah. Tadi kita cakap kan, dah cakap dah topik ni kan. Tapi sebenarnya ada orang yang sebenarnya melihat kita boleh buat lebih lah. That's why lah PTTI berjaya sampai tahap ni, diiktiraf. I mean, you dapat pengiktirafan daripada Malaysia Board of Record kot, yang melahirkan ramai straight A kan, 123. Dan mereka yang straight A ni moga-moga nanti menjadi profesional yang akan dapat bantu balik kerajaan Malaysia, ekonomi Malaysia ni, satu contribution yang sangat-sangat besar. Betul. Okay? Jadi itu perjuangan kita. Perjuangan kita untuk bantu pelajar-pelajar, untuk bantu negara dan masa depan negara. Melahirkan golongan-golongan yang cerdik pandai lah. Betul. Sebab Malaysia ni kalau kita kekurangan orang yang pandai, susah nak maju lah. Betul. Susah nak maju. It goes back pada people tadi lah. Okay, so kita akan ke commercial break dulu. Kita akan kembali untuk segmen yang kedua. Yes. Kita jangan ke mana-mana. Okay, silakan Man. Silakan. Kita commercial break sekejap. Teruskan subscribe, on notification anda, dan terus komen kat ruang komen. Kalau you nak komen apa-apa, nak tanya apa-apa, terus komen. Silakan. Jumpa dah kejap lagi. Kembali dalam podcast Wirausahawan. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Aman Fitri, Ras Muhammad. Aku cari dan juga PTTI, kita ada Miss Fana dan Tuan Habib juga bersama-sama dengan kita. So kita nak tahu sebenarnya, tadi kita nak tahu macam mana ni sebenarnya budak-budak yang nak ambil SPM ni. Betul. Mungkin ada parents yang lagi tengok sebulan kan. Lagi sebulan nak ambil SPM. Betul. Mungkin dia nak buat persediaan untuk 2024 juga. So how? Macam mana ni adik-adik di seluruh Malaysia ni, daripada umur berapa yang nak SPM ni, macam mana mereka ni boleh mulakan jadi mereka di PTTI? Mungkin ada ibu bapa yang menonton ni, yes, nak tengok untuk anak-anak dia. Silakan. Okay, so bila bercakap tentang SPM ni, kita ada masa lebih kurang tak sampai sebulan pun sebenarnya, Raz dengan Aman, untuk nak SPM. Ujian bertulis akan bermula pada 29 Januari. So 29 Januari tu dah mulalah jawab dalam Dewan Exam. Okay. Dan dengan berbaki masa ni, kita ada introduce our program, our signature program, nama dia Selekoh Last Minute. Selekoh Last Minute. Maksudnya untuk saat-saat akhir dah nak ambil SPM, dia perlukan revision, final revision, dia perlukan final tips dan teknik macam mana dia nak score. So this is the program, Selekoh Last Minute. And then untuk pelajar-pelajar, macam mana orang nak sign up ni? Nak kena pergi website apa Selekoh tu. Okay, jumpa kat mana? Dia simple je, pergi ke website www.ptti.my. Okay, ptti.my. Carilah. Masuk je dekat situ, dia ada satu button, tekan je terus WhatsApp. Okay, faham. Dan follow lah dia punya instruction kat situ.
WhatsApp je. WhatsApp je. Tim akan sambut nanti. Betul. Okey, 24 jam. 24 jam, 7 hari seminggu. 7 hari seminggu. Okey, dan sebab penting ni untuk anak adik-adik. Betul. Saya kira macam yang mana memang mak ayah hantar tuition, saya rasa diorang agak bersedia. Tapi yang mana tidak ni. Saya dia last minute ni kadang-kadang dia dah pergi tuition juga. Ada juga yang dah pergi tuition. Tapi dia rasa macam dia macam tak solid. Dia rasa macam tak macam betul ke aku boleh masuk ni. Setuju. Sebab saya kalau boleh recap balik lain, kalau ada peluang untuk pergi balik pada muda, saya akan start daripada SPM. Sebab itulah permulaan mereka yang penting untuk keluar ke alam bekerja. Nak jadi apa dekat situ lah kan. Betul. Penting ni SPM ni. Kalau Miss Fana itu untuk yang seleko last minute untuk SPM. Kalau dia nak buat persediaan daripada awal 15 tahun, 12 tahun mungkin. Okay. So sebenarnya kita menyediakan kelas bimbingan bermula daripada pelajar tahun 6. Tahun 6, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 dan tingkatan 4 kan. Dia boleh bersedia awal. Sebenarnya kalau kita tengok tempoh setahun untuk mengambil SPM tu, dia satu tempoh yang sangat singkat. Sangat singkat sebab sekarang ni kalau kita tengok kita tolak dengan cuti. Betul. Dengan silibus sekarang yang semakin sukar susah. Semakin sukar sekarang ni. Jadi memang sebenarnya anak-anak ni sudah ni dia perlu bersedia awal. Jadi untuk bersedia awal ibu bapa ataupun pelajar-pelajar kita akan memulakan sesi 2024 dari beberapa hari. Betul. Bermula 1 Januari 2024. 1 Januari dah start. So diorang boleh register dekat PTDI punya website sajalah. www.ptdi.my. Kalau dia nak walk in macam mana? Kalau nak walk in, maksudnya dia nak daftar kelas. Mungkin dia nak bertanya. Ada setengah orang memang suka macam tu. Beramah mesra. Pergi juga jumpa. So kita ada office kita dekat Section 6 Bandar Baru Bangi, berhampiran dengan TM Point Bangi. So dekat situ kita ada office kita lah. Memang boleh pergi jumpa kat sana. Boleh pergi walk in. Tapi waktu kerja lah, waktu office hour lah. Betul, office hour. Cuma office hour kita ni pukul lain sikit. Kita 11 pagi hingga 10 malam. Sebab tuition. Nama cuma saya nak tambah satu benda. Apa yang kita nampak lately, pelajar-pelajar bila dah tak ada exam kan sekarang ni. Ni topik saya waktu Hot FM baru ni. So pelajar-pelajar ni bila dah tak ada SPM, tak ada exam, tak ada PMR, tak ada UPSR, PT3, UPSR dah tak ada. So menyebabkan apa? Menyebabkan ada bukan dua pihak. Bukan saya nak salahkan, tapi dia lebih kurang macam ni. Maksudnya dua pihak ni dia tak berapa aware, which is ibu bapa dan juga pelajar tu sendiri. Maksudnya dia tak aware keadaan semasa dia. Dia tak boleh menilai. Dia tak boleh menilai. Dia tak pandai. Tengah macam mana sekarang. Faham. So kepada ibu bapa saya minta bantuan untuk hantar je anak untuk kita check. Diagnose. Kita tengok macam mana. PTT ada menyediakan diagnosis percuma, penilaian. Penilaian dan juga konsultasi percuma lah. Betul. Untuk so anak-anak kita dapat detect awal. Dia macam penyakit lah. Penyakit ni bila dah parah, kita boleh lah buat something. Tapi mungkin dia perlukan pembedahan dan sebagainya. Tapi bila dia peringkat awal ni, kita masih lagi boleh lebih mudah lah. So jangan untuk mak ayah, jangan ambil mudah lah dengan SPM ni kan? Sebab SPM ni dia ukur tara untuk kita masuk ke universiti ke tidak, untuk terus bekerja ke macam mana ke kan. Sebab sekarang ni orang yang ada master pun melambat lah kan. Orang makin pandai sekarang ni. Jadi kalau setakat berbekalkan CG SPM, susahlah kita nak hidup kan. Saya nak highlight satu je, jangan kedekut untuk education. That's it kan. So dah benar kan. Sebab apa tu Aman? Tiba-tiba awak pula ikut. Sebab bagi saya education ni boleh dipakai sepanjang zaman. So kalau you tak invest untuk education, macam mana you nak upgrade diri you? Sebab teknologi sekarang semakin berkembang dan dunia semakin maju. So kalau you tak ada that education untuk that particular time, then you just duduk kat rumah. Sebab golongan bijak pandai semakin bertambah. Makin bertambah. Okey, kita dah cakap pasal journey menjadi sure, lebihlah kurang lah. Sebab sesi ni pun tak panjang kan. Kalau ikutkan 8 tahun journey pendek kan. Jadi kita juga share tentang bagaimana mereka nak memulakan langkah mereka belajar di PTDI. Kita juga nak kenal siapa you all kan. Macam mungkin Habib lah. Mungkin betul sama Habib kan. Mungkin Miss Fana boleh kongsikan dengan kami siapa Tuan Habib, dan Tuan Habib boleh kongsikan siapa Miss Fana. Sila. Macam tu pula, buat cross pula. Nak kenal
Betul ke kenal? Kan? Silakan Miss Fana. Miss Fana dulu lah. Okey, saya dulu Habib dia adalah seorang yang introvert sebenarnya. Kalau kat Tapi dia rumah, lucu. kalau kat rumah Orang introvert memang lucu. Yang extrovert tak lucu. Kau kan cakap lah. dia kalau kat rumah tak banyak cakap pun. Dia banyak mendengar saya cakap. Dia sangat tak banyak cakap. Maksudnya boleh kira lah patah perkataan yang dia cakap. So selalunya kalau saya nak initiate untuk dia bercakap, saya akan ajak dia naik kereta. Supaya macam bila naik kereta tu macam dia, bila saya trigger contoh tanya soalan ke apa, okey dia akan cakap. Tapi kalau kat rumah memang sangat jarang cakap. Bukan memang jarang cakap. Jadi kat rumah ke? Ada. Tu nombor satu. Tapi saya suka lah macam tu. Okey. Saya suka. Saya suka bercakap. Dia suka one way je. Siap lah. Time ni lah aku Okey. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua dah lupa dah nak cakap. Yang kedua dia adalah seorang yang sangat caring. Sangat caring. Lepas tu dia suka buat kerja rumah. Sangat rajin. Lepas tu dia kalau ikutkan dalam family ni, kiranya dia ni kira anak mak. Maksud saya adalah dia tak lepak dengan kawan, tak ada. Bukannya waktu kahwin dengan saya je, Before pun. So maksudnya bila kahwin dengan saya ni dah berapa tahun ni? 8 tahun. Tanya kita. Biasalah tu normal lah. Janganlah kan. 8 tahun ni saya tak pernah lagi dia pergi lepak dengan kawan. So maksudnya dia punya life dia memang kat di rumah. Memang kat rumah. Betul lah you. Betul lah. Seriously betul lah. Kan? Betul. Faham. Okey. Lagi? Lepas tu bagi saya dia sangat penyayang lah. Dia sangat baik. Baik. Tuan Habib suka makan apa? Makanan macam mana suka? Chinese ke? Western ke? Dia suka western. Dia terbalik dengan saya. Dia suka western. Dia suka pastry. Dia suka macam kek. Benda-benda yang macam tu. Pizza. Macam tu. Semua yang western. Lain selera. Saya pun baru tahu. Okey. Tuan Habib pula. Tuan Habib dah Miss dia dah payung kau ni. Dia kena bagi aspek juga. Dia dah payung kau ni kan. Okey. Wanita memang suka harap balasan. Ni sesi apa ni? Sila. Okey. So kalau Miss Fana ataupun saya sebenarnya saya tak boleh terima sampai hari ni kenapa panggil dia Miss Fana sedangkan dia dah kahwin dengan saya. Okey. Tapi tak apa. Saya benarkan. Okey. So Cikgu Fana ni dia wife saya lah. Kan? Apa nak cakap dia? Saya kan tak banyak bercakap. Betul. Tapi dia pemerhati. Okey. So perangai dia kat rumah, dia macam dia cakap tadi lah, dia memang suka cakap. Dia tambah-tambah baru ni kita ada beli satu produk daripada Titan, dia untuk energy punya kan, Uniwave tu. Saya bila tengok dia cergas sikit je, saya tengok ada tak rantai tu. Ada. Saya cakap buka. Sebab kalau tak, dia tak boleh tidur. Dia boleh bercakap je. Saya cakap, ni apa rantai Ultraman tu ada. Kalau cabut je, kejap lagi 2-3 minit dia hilang lah. So macam tu lah. So Miss Fana ni suka bercakap lah. Dia suka bercakap, dia suka share. Tapi benda yang saya suka juga pasal bila dia bercakap ni, dia trigger mind saya. Maksudnya bila kita nak fikir tentang anything. Most of the time pasal business lah. Kan dia akan bercakap. So dia cakap, betul juga. Macam tu. So dia suka bercakap. And then dia suka tidur. Dia penat cakap. Tak salah. Bila kita buang itu je, dia suka tidur. Habis. Miss Fana ni suka masak tak? Pandai masak tak? Dia suka masak. Tapi dia jarang masak. Ada ketika bila dia tengah macam dia naik share dia ke apa benda, dia masak. Contoh dia tengah stres. Saya tak masalah lelaki ni kalau mana ada isu kan. So dia bila dia stres ke apa benda, ataupun kadang-kadang bukan stres pun, kadang-kadang bila dia rasa macam dia nak distract mind dia akan masak. Maksudnya dia antara dua je. Kalau dia tak bercakap, dia masak. Faham. Miss Fana suka makan apa? Dia suka makan nasi lah. Apa-apa yang berkaitan dengan nasi, masakan kampung dia suka.
Tapi boleh maintain daripada dulu sampai sekarang maintain tak ada penambahan berat badan. Both of you lah. Dia sebab mungkin ada formula-formula yang kami gunakan. Jadi dia ada next session lah. Kita kena tunggu next session lah. Baik, okay, last question lah. Okay, Amar ada question. Jadi last question, you only business sama-sama suami isteri, tak bergaduh ke? Okay, kalau saya jawab dulu lah. tak payahlah. So kalau dia macam ni, waktu awal dulu kan nak cari alignment tu saya rasa agak susah untuk kita nak cari alignment bila kita dulu buat bisnes kan. Tapi saya nampak bila kita belajar dan adanya Datuk Wira dekat situ untuk guide kita apa yang perlu kita, macam mana kita nak bawa diri kita lah sebenarnya bila kita husband and wife buat bisnes. So semakin better. Saya rasa lah, tak tahu pula dia rasa untuk bergaduh dalam hati ke. Oh, ada juga. Okay. Kalau daripada side saya, betul lah. Dia sebenarnya dalam bisnes ni, to be honest, tak mudah untuk business owner run husband and wife. Sebab saya suka observe kan. So saya nampak memang tak mudah, sangat tak mudah. Tapi saya always cakap dekat diri saya dan juga of course bila Dok bercakap kan, saya cakap diri saya yang tak mudah ni lah kau kena buat. Kau kena buktikan benda ni this is possible. So antara langkah-langkah dia, contoh most of the time bila before this awal-awal sebelum saya masuk belajar, alignment tu jadi tak berlaku disebabkan oleh dia belajar, saya tak pergi kelas. Okay, and then that's why saya cakap saya nak juga masuk. Sebab apa? Sebab saya perlu dapatkan perspektif. And then masuk belajar jadi fasa kedua. Fasa kedua di mana dua-dua tengah bersemangat. Faham? Kapal ni ada satu, tapi dua-dua semangat nak buat. Dua-dua nak jadi dua-dua nak jadi nahoda. Tu yang jadi kapal tu macam tu. Faham. Okay, so it's a very valid statement and then fasa yang ketiga which is sekarang lah. InsyaAllah yang ni yang terbaik lah mungkin. So kena ada support. Maksudnya salah seorang kena jadi support system. Maksudnya kena ada seorang yang lead, seorang ni as a support system, so that kita boleh bergerak ke arah yang sama. Betul. Walaupun untuk macam betul ke nak pergi straight, kita akan macam ni sikit, tapi tak apa, kita follow. Saya suka di sini tu, tak suka nak ambil kredit, tapi behind any success ada wanita, ada lelaki. It doesn't matter siapa yang dekat belakang, siapa kat depan, because semua ada peranan masing-masing kan. Betul. Kalau seorang dia yang buat, tak berjaya juga. Tak berjaya juga kan. Salah seorang mesti memendam rasa. Sebab suami isteri kan. Betul setuju. Okay, so apa nasihat Tuan Habib dan juga Pinspanah kepada pendengar ataupun penonton kita, business owner yang baru kat luar sana? Yang baru satu, yang suami isteri pun satu juga. Okay, silakan. Saya dulu betul. Boleh. Yang terbaik. Okay, so nasihat saya nak membina bisnes ni dia satu perkara yang tak mudah sebenarnya. Jadi dia perlukan banyak benda, tapi saya nak beri dua benda yang utama. So yang pertama adalah ilmu. Sebab kalau kita ada ilmu, bila benda yang susah, kita ada ilmu, berbeza cara kita handle dengan bila kita tak ada ilmu. Jadi ilmu is always number one. Sebab saya melihat dalam life saya sendiri pun banyak perkara yang berubah bila saya start ada ilmu. So kalau macam sebelum saya bertemu dengan Datuk Wira kan, kita rasa kita dah buat semua benda marketing dalam dunia ni. In fact kita dah bagi flyers, tunggu kat tepi sekolah, everything, pasang banner, dan kita rasa macam dah tak ada dah benda lain. Tapi bila kita berjumpa maksudnya kalau tak berjaya ni kena tukar produk lah. Macam kena tukar bisnes lah. Faham? Tapi bila kita belajar ni, kita nampak perspektif yang berbeza. Sebenarnya terlalu banyak lagi benda yang kita tak tahu. Sebab tu saya masih ingat ayat Datuk Wira dekat saya 2017 waktu ICM dekat Bali. Datuk Wira cakap, awak tak tahu apa yang awak tak tahu. Maksudnya kadang-kadang kita rasa macam dalam perjalanan kita ni maksudnya kita dah buat semua benda sebab kita tak tahu apa yang kita tak tahu. Jadi dekat situlah yang akan melimitkan kejayaan diri kita. Jadi ilmu is always number one. And then number dua adalah tentang ketahanan kita dalam membina bisnes. So bisnes yang berjaya, kita tak boleh give up. Saya percaya kita macam Dok juga selalu cakap kan, you akan berjaya selagi you tak give up.
So whatever challenge yang ada, whatever situation yang ada, maksudnya you can handle lah sehingga benda tu berjaya. Seperti bertahan seperti story Bomoh Hujan. So nantilah nak tahu dia kena Google. Dia boleh cerita lah next session. Next episode pasti kan. Tuan ambil pula. Okay. Tadi saya dah ada dah point tu. Simpan dia ambil. Align. Macam point yang dia kata ketahanan tu lah. Resilience tu. So kalau saya kena dapat yang baru, which is yang baru dia adalah tindakan. Maksudnya tadi dia sebut ilmu, tapi ada orang yang dia dah belajar macam-macam. Kalau boleh dia nak belajar dengan semua cikgu-cikgu dalam seluruh dunia ni, kan? Macam Dr. cakap lah, HR pun dia nak belajar, account pun dia nak belajar, semua nak belajar, tapi tindakannya tak ada. So bagi saya, ilmu tu yes penting dan juga perlu disertakan dengan tindakan. And then yang keduanya, of course, dah ada ilmu, dah ada tindakan, dah ada ketahanan, kita kena ada orang yang guide kita ataupun control kita. Sebab kita ni as a business owner, sebab kita ni mana pernah salah, kan? Betul? Tak salah. Kalau tanya staff, kan, pergi tanya, betul tak aku cakap ni? Tak mungkin dia cakap tak betul. Gila dia nak cakap tak betul. Hari ni dia cakap tak betul, esok dia dah tak ada. Mungkin kan? Petang tu dah tak ada lah. Walaupun statement bos tu memang salah, kau salah tadi, kau cakap yang ni. Macam tu. Kan? So kita kena ada coach, mentor yang boleh akan tegur. Yang boleh tegur, boleh guide kita. Sebab this is the business, memang nature dia macam tu. Nature business adalah dia sangat mudah untuk tergelincir. Orang nampak mudah untuk berjaya, tapi sebenarnya dia bukan mudah untuk berjaya, dia mudah untuk tergelincir. Dan kalau mereka ni tergelincir, di saat mereka ni dah berjaya, lagi parah mereka nak bangkit. Betul. Lagi parah. Betul. Itu yang banyak lah, macam Datuk Wira sendiri share kan. Dan ada few lah yang kita nampak. Maksudnya bila dia stop belajar, bila dia stop berguru, tak ada mentor, tak ada coach, chances lebih tinggi untuk dia tergelincir. Bila dia dah tergelincir, dia nak bangkit balik tu, dia bukan satu perkara yang semudah dia naik dulu. Recovery tu susah. Dia perlukan kekuatan lah untuk bangkit balik. Tapi apa-apa pun kita doakan semua business owner dapat bangkit balik tahun 2024, insyaAllah. It's a good year, insyaAllah. It's a good year. Saya nak tambah sikit daripada statement daripada Miss Fana tadi tentang ketahanan tu. Saya suka Datuk Wira pernah share tentang The Great Boxer ni datang. Great Boxer bukannya datang daripada berapa banyak dia boleh tumbuh orang, tapi berapa banyak tumbukan dia boleh terima kan? Dia boleh terima kan. So dalam bisnes pun sama kan. Betul. You akan hadapi cabaran. Buat 9 juta pun ada cabaran, buat 6 juta pun ada cabaran, buat 1 juta pun ada cabaran kan. Tapi macam mana you nak buat 500,000 dulu lagi banyak cabaran waktu tu. Kan? Ada cabaran kan. Kat mana-mana pun ada cabaran, tapi yang penting cabaran tu macam mana kita nak handle cabaran tu. Betul. Wow. Terima kasih banyak kerana bersama-sama kami pada sesi. Tak cukup naik satu episod. Cukup. Dia tak keluarkan lagi dia. Banyak. Ada lagi. Ada lagi ni. Kita tengoklah kalau 2024 ni capai sesuatu lagi, kita invite lagi. Oh, macam tu lah. Okey, apa-apa pun saya ucapkan tahniah kepada PTTI, tahniah kepada Miss Fana, tahniah kepada Tuan Habib kerana pencapaian, dan kita juga nak ucapkan terima kasih juga kerana sudi meluangkan masa hari ini. Yes, sudi datang ke studio, dan yang paling penting terima kasih kerana berada di, maksudnya you all wujud untuk membantu adik-adik kita memulakan langkah yang betul dalam perjalanan kehidupan mereka. Perjalanan kehidupan mereka. Sebab SPM ni penting kan. Kenapa saya tahu sangat ni, sebab anak baru lepas SPM. Faham perasaan tu. Kita faham sangat. Dulu saya ni bukan straight A lah kan. A+ kot matematik. Tapi sekarang nak mengajar dia tak faham. Sebab dia punya sangat berbeza. So dia menandakan subjek makin susah. Betul. Jadi diorang ni struggle, adik-adik struggle. Terima kasih banyak kerana wujud dan membantu mereka, dan juga bantu mak ayah. Sebab mak ayah akan bangga bila anak-anak ni cemerlang, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih PTTI. Kita ucapkan terima kasih kat ruang komen tu juga. InsyaAllah kita akan bawakan lagi tetamu yang lain dalam podcast Wirausahawan tahun 2024. Anda nak ucapkan sama New Year ke? Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Raj dan juga Aman untuk kerana invite kita. Dan saya nampak macam ni lah, rishwa, pentingnya rishwa bila wujud adalah untuk membantu usahawan-usahawan yang macam kita dulu, yang tak tahu hala tuju, tak nampak
arah tuju hidup pun tak nampak. So Richwork adalah sangat banyak membantu, tim-tim Richwork banyak membantu kita bagi guide. Bukan Datuk Ira je, of course Datuk Ira, tapi the team yang support macam Tuan Raj dan all the team lah, Tuan Aman, semua tim-tim Richwork yang banyak bagi saya, banyak bagi guidance lah kepada PTTI hari ini. Dan juga membantu lebih banyak juga membantu usahawan-usahawan dekat luar sana yang struggle. Dan untuk sempena tahun 2024 ni, saya nampak usahawan please belajarlah, joinlah Richwork, terus ni join Richwork untuk dapatkan bimbingan. Sebab bila kita ni apa yang kita tahu, itulah menentukan tahap income kita ataupun pendapatan kita. So kalau kita pendapatan dekat situ lah. Macam ayat Datuk Ira, saya ulang balik dekat penonton, kalau kita rasa kita dah power sangat, kenapa kita tak capai pun macam apa Titan ni capai. Betul. Okay. So thank you so much kepada Aman dan juga Terima kasih banyak-banyak. Happy New Year. Happy New Year. Yes, Happy New Year. Komitmen Richwork akan berhenti dekat sini. Ini bukan tentang perniagaan semata-mata, tapi untuk memupuk perhubungan dan kejayaan untuk tahun 2024. So we'll see you next year. Happy New Year pada anda semua, dan jadikan 2024 tahun anda, insyaAllah. Saya doakan, kami doakan. Bye-bye. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bye. Love from Richworks.